Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Topik kita pada hari ini adalah berkaitan hak kebebasan beragama. Pertama sekali, apa itu hak? Hak diistilahkan sebagai kuasa atas sesuatu atau untuk berbuat sesuatu. Dalam bahasa Inggeris disebut sebagai rights. Secara lazimnya, dari segi masyarakat, hak merujuk kepada sesuatu perkara yang boleh dilakukan atau patut diberi kepada orang ramai, seperti hak asasi manusia, hak mendapat pendidikan, hak bersuara dan sebagainya. Jadi, apa itu hak kebebasan beragama? Hak kebebasan beragama adalah suatu prinsip yang menyokong kebebasan individu atau masyarakat untuk mengamalkan agama atau kepercayaan secara tertutup atau terbuka. Walau bagaimanapun, kebebasan beragama di Malaysia adalah takluk kepada Perlembagaan Malaysia. Berdasarkan Perkara 11 Kebebasan Beragama, tiap-tiap orang berhak menganuti dan mengamalkan agamanya dan tertakluk kepada Fasal 4 mengembangkannya. Seterusnya, tiada seorang pun boleh dipaksa membayar apa-apa cukai yang hasilnya diuntukkan khas kesemuanya atau sebahagiannya bagi maksud sesuatu agama selain agamanya sendiri. Tahukah anda, di bumi ini terdapat lebih kurang 4,200 jenis agama di serata dunia dan setiap agama membawa kepercayaan yang berbeza. Menarik kan? Seterusnya, apakah kelebihan hak kebebasan beragama? Tiap-tiap kumpulan agama berhak menguruskan hal ehwal agamanya sendiri, menumbuhkan dan menyelenggarakan institusi-institusi bagi maksud agama dan akhirat, memperolehi dan mempunyai harta dan memegang atau mentadbirkannya mengikut undang-undang. Undang-undang negeri dan berkenaan dengan wilayah-wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya, Undang-Undang Persekutuan boleh mengawal atau menyekat pengembangan apa-apa doktrin atau kepercayaan agama di kalangan orang yang menganuti agama Islam. Setiap orang berhak memeluk dan mengamalkan agamanya. Kebebasan beragama pula ini tidak boleh melanggar Undang-Undang Am tentang keamanan, kesihatan atau kebaikan akhlak awam. Sekiranya ada kumpulan yang percaya bahawa agamanya memaksa mereka membunuh orang dan membuat beberapa perbuatan keji, sudah tentu perlembagaan tidak akan membenarkan agama seperti ini diamalkan kerana ia mengganggu keselamatan awam. Bagaimana hak ini diamalkan? Okey, untuk kebebasan menganut agama di Malaysia, bagi orang Islam di Malaysia, mereka tidak dibenarkan keluar dari agama sesuka hati. Ini dipanggil sebagai murtad. Hal ini merupakan satu jenayah besar dan boleh dijatuhkan hukuman hudud. Walau bagaimanapun, agama-agama lain di Malaysia bebas menganut agama mereka selagi tidak melanggar undang-undang atau mengganggu ketenteraman awam. Poin yang kedua, kebebasan mengamalkan agama. Mengikut Perkara 11/3, ada menyentuh setiap kumpulan agama mempunyai hak mereka tersendiri dalam menguruskan hal ehwal agamanya. Sebagai contoh, agama-agama yang ada di Malaysia ialah agama Islam, agama Kristian, agama Buddha dan agama Hindu. Penganut yang beragama Islam kira-kira 20 million orang atau sama dengan 61.3% populasi manusia di Malaysia. Agama Islam yang sememangnya agama rasmi di Malaysia boleh membina masjid atau surau. Contoh gambar yang pertama iaitu Masjid Bandaraya Kota Kinabalu di Sabah. Yang kedua, Masjid Selat Melaka di Melaka. Dan yang ketiga, Masjid Kristen di Kuala Terengganu. Di Malaysia, masyarakat yang beragama Kristian terdiri daripada kira-kira 9.1% penduduk. Gereja-gereja bagi agam Kristian ini juga dibenarkan untuk ditubuhkan di Malaysia berikut merupakan contoh-contoh gereja yang ada di Malaysia. Gambar yang pertama iaitu Church of Divine Mercy di Bayan Lepas, Pulau Pinang.
Gambar yang kedua, Church of Saint Henry di Batu Pahat, Johor. Dan gambar yang ketiga iaitu Church of Holy Family di Kazang, Kuala Lumpur. Agama Buddha ialah agama dan falsafah yang berasaskan ajaran Buddha Sakyamuni yang lahir pada kurun ke-5 sebelum Masihi. Agama ini juga merupakan agama dari India bercirikan ajaran Buddha. Ajaran Buddha juga telah membina kuil patung Buddha mereka di sekitar Malaysia. Sebagai contoh, gambar yang pertama iaitu kuil Buddha Mahavihara di Kuala Lumpur. Gambar yang kedua, Che Sui Kor Pagoda di Kota Kinabalu. Dan gambar yang ketiga, patung Buddha Wat Potivihan di Kelantan yang merupakan patung baring terbesar Buddha di Malaysia. Hinduism di Malaysia biasanya dianuti oleh kaum India yang merangkumi hampir 6.37% penduduk di Malaysia. Kebanyakan tertumpu di kawasan semenanjung Malaysia. Berikut merupakan contoh kuil yang ada di Malaysia. Sri Maha Mariamman Temple di Kuala Lumpur. Gambar yang kedua, Sri Siva Subramania Temple di Batu Cave. Yang ketiga, Sivil Sri Maha Mariamman Temple di USJ Selangor. Hal ini menunjukkan semua agama di Malaysia berhak untuk membina rumah agama masing-masing di Malaysia. Kerana Malaysia mengamalkan kebebasan mengamalkan agama di Malaysia. Perbezaan hak kebebasan beragama di negara Malaysia dan di negara luar. Di negara Malaysia, tiap-tiap orang berhak menganuti dan mengamalkan agamanya yang telah diajari oleh ibu bapa atau penjaga. Selain itu, kita di negara Malaysia tidak dibenarkan sama sekali menggunakan agama untuk melakukan apa-apa yang bertentangan dalam undang-undang seperti mengganggu ketenteraman awam. Dan akhir sekali, salah satu daripada 4 ujian untuk menjadi Melayu di Malaysia adalah bahawa seseorang itu harus menjadi seorang Muslim atau beragama Islam. Untuk agama Kristian, mereka dilarang mempunyai Alkitab mereka di dalam bahasa Malaysia. Undang-undang ini telah dilaksanakan oleh kerajaan pada tahun 2002 kerana penyalahgunaan Allah Ta'ala untuk Tuhan. Manakala di luar negara, di Thailand, menganut agama Buddha adalah antara syarat sah menjadi raja di negara Thailand. Di Amerika Syarikat, kebebasan untuk memilih agama, bertukar agama, bercakap secara terbuka mengenai kepercayaan dan mengajar kepercayaan seseorang kepada anak mereka termaktub dalam Pengisytiharan Hak Asasi Manusia dan Perjanjian Antarabangsa mengenai hak sivil dan politik. Akhir sekali, di negara Kanada, kebebasan beragama di Kanada adalah hak yang dilindungi oleh perlembagaan, iaitu ianya membolehkan orang untuk mempercayai kebebasan untuk berhimpun dan beribadah tanpa bantasan atau campur tangan orang lain atau juga kerajaan. Kita tukar agama. Hak kebebasan menganut agama. Syarat untuk menukar agama Islam ke agama yang lain dilarang. Tetapi seorang Islam tidak boleh keluar daripada agama Islam atau disifatkan telah meninggalkan agama Islam sebagai agamanya, melainkan jika dan sehingga dia telah memperoleh suatu perisytiharan bagi maksud itu daripada Mahkamah Tinggi Syariah. Suatu permohonan bagi perisytiharan di bawah subsection 1 hendaklah dibuat secara eksport kepada Hakim Mahkamah Tinggi Syariah dalam mahkamah terbuka oleh orang yang berhasrat untuk meninggalkan agama Islam sebagai agamanya. Suatu permohonan di bawah subsection 2 hendaklah menyatakan alasan-alasan yang berdasarkannya pemohon berhasrat untuk meninggalkan agama Islam sebagai agamanya dan hendaklah disokong oleh suatu affidavit yang menyatakan semua fakta yang menyokong alasan permohonan itu. Syarat untuk menukar agama lain ke agama Islam, pendaftaran saudara baru. Antara syaratnya, mengucap 2 kalimah syahadah di dalam bahasa Arab, memahami maksud daripada kedua-dua kalimah syahadah yang dilafazkan, pengucapan 2 kalimah syahadah dibuat dengan kerelaan hati,
menyatakan maksud kalimah syahadahnya dengan menggunakan bahasa isyarat yang boleh difahami tentang pengislamannya jika tidak dapat melafazkan. Saudara baru yang telah disahkan pengislamannya melalui perkara di atas boleh didaftarkan sebagai saudara baru di mana-mana pejabat agama Islam. Contoh kes bagi penukaran agama Islam ke agama yang lain ialah oleh Lina Joy. Lina Joy atau nama sebenarnya Azlina Jailani dilahirkan oleh ibu bapa Melayu pada 28 Julai 1963. Dia menukar agama Islam kepada Kristian Katolik pada usia 26 tahun pada 1998. Dia telah dibaptiskan dan cuba mendapatkan pengesahan daripada Mahkamah Malaysia tanpa melalui Mahkamah Syariah. Namanya di dalam kad pengenalan berjaya ditukar kepada Lina Joy pada 1999. Kuasa Mahkamah Persekutuan terhad dan tidak boleh memaksa Jabatan Pendaftaran Negara memadam perkataan Islam tersebut. Mahkamah Syariah terlebih dahulu mesti mengeluarkan sijil, deklarasi atau surat perintah yang mengesahkan seseorang Melayu beragama Islam itu murtad dan sah terkeluar daripada Islam. Selepas itu, barulah perkataan Islam boleh dipadam dari kad pengenalannya. JPN berhak untuk mengenakan syarat kepada sesiapa yang murtad mengemukakan sijil atau deklarasi atau suatu perintah daripada Mahkamah Syariah untuk mengesahkan dia keluar daripada Islam sebelum bertindak menggugurkan perkataan Islam dalam kad pengenalannya.